Okay, ni trigger aku gila-gila siap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat kembali ke YouTube channel aku. Terima kasih sebab masih lagi sudi menonton video aku. Dan pada siapa yang masih baru dekat sini, aku ucapkan selamat datang ke channel aku. Dan pada siapa yang memang dah lama tengok video-video dekat channel aku ucapkan selamat kembali. Okey, jadi hari ni kita ada satu video menarik untuk aku respon. Video ni datang daripada ML Studio juga. Video ni tajuk adalah kenapa nasi punca kegemukan. Kenapa nasi punca kegemukan? Aku pun nak tanya soalan yang sama juga. Kenapa dia berpendapat macam tu? Mungkin title ni clickbait, mungkin dia tak bermaksud macam tu, mungkin dia nak sampaikan benda lain, atau mungkin memang dia maksudkan memang dia nak kata yang nasi adalah punca kegemukan. Aku pun tak tahu. Video ni dihantar oleh seorang follower aku dekat Instagram. Dia suruh aku respon pada benda ni, adakah benda ni betul. Dia nak tahu apa pendapat aku. So sebelum aku tengok video ni, aku nak bagi sedikit apa orang kata assumption lah. Contohlah kalau dia kata memang nasi tu adalah satu punca kegemukan, dia tak boleh terlepas pandang cakap berkenaan dengan glycemic index, tu satu. And secondly, dia tak boleh terlepas cakap berkenaan dengan kalori. Bila dia kata hujah dia adalah kenapa nasi menggemukkan, aku rasa itulah antara dua sebabnya. Diharapkan korang yang tengok video ni akan dapat sedikit sebanyak ilmu daripada apa yang akan aku sampaikan. Okay, kepada gula dan juga nasi dan juga mi dan juga roti merupakan punca kegemukan. Kali ni saya nak bagi tahulah kenapa. Okay, first things first, saya nak bagi tahu nasi, mi, roti, air manis ni adalah berdasarkan karbohidrat punya food lah. Daripada 3 macronutrition ni, dia kaya bahagian karbohidrat. Dan bila kita konsum karbohidrat ni, makanan-makanan karbohidrat ni dia adalah high glycemic level. Apa maksud high glycemic level? dia berpendapat bahawa karbohidrat dalam konteks ni nak cakap nasi sebagai salah satu makanan yang tinggi dengan glycemic index. Okey, pada siapa yang tak tahu indeks glycemic ni, indeks glycemic ni, glycemic level ni diukur daripada sejauh mana dia boleh meningkatkan paras glukos dalam darah kau. Apa yang dia cakap tak salah. Memang nasi antara salah satu makanan karbohidrat yang boleh meningkatkan kadar glukos dalam darah. Memang nasi high GI, high glycemic index. Tapi pada aku information ni tak berapa lengkap. Kita akan terus tengok dulu dan aku akan bagi komen. Minum air Milo semua tu kan. Sebab bila kita minum air manis tu ataupun makan nasi, sugar dalam darah akan naik. Sebab apa yang kita makan akan produce gula. Dan bila sugar tu naik terlampau mendadak, body act sebagai stabilizer. So siapa yang akan stabilizekan sugar yang tengah tinggi ni? Pancreas. Pancreas akan menghasilkan insulin. Insulin ni macam ejen yang tarik balik sugar level ke bawah, ke dalam paras yang sepatutnya lah. Kalau tak, korang akan dapat penyakit yang banyak lagi lah kan. Itu yang terjadi kepada golongan-golongan pesakit kencing manis. Okay? Bila dah dia naik mendadak dan turun bawah pun mendadak, waktu itulah korang lapar balik. Bila dia cakap berkenaan dengan high glycemic index, high glycemic level dalam nasi, dia tak boleh terlepas pandang untuk cakap satu lagi term, iaitu glycemic load. Kenapa kita makan sayur sekali kita makan nasi? Orang tak akan makan nasi saja. Biasanya orang akan makan nasi dengan sayur, dengan lauk. Macam sayur ni dia adalah low glycemic level. Dan apa kesannya kalau kita makan sekali dengan nasi yang high glycemic index ni, dia akan memberi balance kepada glycemic load yang ada kat dalam makanan tu, menjadikan nilai GI yang tinggi daripada nasi ni boleh di counteract oleh sayur ni tadi. Sebab tu orang suruh kau makan sayur untuk melambatkan peningkatan kadar glukos dalam darah kau. Aku tak tahu lah dia tahu ke tak benda tu, tapi aku rasa itu information yang sangat penting lah bila kau bercakap berkenaan dengan nasi. Imagine lah, bila korang cepat kenyang, at the same time selang 30 minit, sejam, korang cepat lapar balik. Apa yang korang buat kalau bukan makan sekali lagi? Okay, sekali lagi, information ni tak lengkap. Pada aku ini adalah cherry picking information lah. Bila dia cakap kata, okay, memang betul kalau kita makan karbohidrat, dia meningkatkan kadar glukos dalam darah, dan pancreas akan menghasilkan insulin untuk melawan kenaikan kadar glukos dalam darah ni. And memang kita akan lapar dengan lebih cepat. Tapi tak adalah terlalu cepat. Maksudnya dah 30 minit, 40 minit. Sebab tu kalau kau perasan, daripada Kementerian Kesihatan pun dia menggalakkan kita untuk makan suku-suku separuh, bagi balance dalam glycemic load apa yang kita makan tu. Makanan yang berasaskan fats, contohnya kekacang macam almond, walnut ataupun segala kekacang yang ada lah. Bila korang makan, korang akan dapati memang slow gila korang punya rasa lapar tu dekat situ. Disebabkan untuk makanan yang low glycemic index, makan kacang, aku rasa tu tak berapa betul lah. Sebab apa? Sebab kacang ni adalah antara makanan yang tinggi dengan kalori. Satu genggam kacang tu kemungkinan dia punya kalori berkali ganda berbanding nasi. Okey, kacang adalah makanan yang bagus. Betul dia mengandungi healthy fats, tapi dia bukan makanan yang bagus untuk orang yang cuba untuk turun berat badan. Kena faham benda tu sebab tinggi dengan kalori. Aku lebih mencadangkan kau makan segenggam nasi berbanding kau makan segenggam kacang. Sama juga kalau kau makan kacang, biasanya kau akan makan juga hidangan utama macam contoh macam nasi, lauk semua kan. Kau still nak kena makan. Kacang ni kau cuma boleh buat snacking aja. Makan lapar dah lapar. Bukan sekadar dia simpan lemak, tapi dia simpan lemak kepada dua tempat, iaitu subcutaneous dan juga visceral fat. Subcutaneous ni overall fat. Overall fat ni contoh kalau dekat lengan saya ni kan, ada yang boleh goyang-goyang ni dekat peha korang
tu, subcutaneous fat ni is lemak yang biasa. Cumanya visceral fat biasanya makanan yang carbohydrate base sahaja yang akan store dekat situ. Dekat mana? Dekat perut. Sebab tu saya boleh detect lah bila orang DM saya kan, dia kata saya ada masalah perut buncit lah kan. Dan saya tanya dia balik, makanan apa yang awak makan? Nasi nasi 3 kali sehari, 4 kali sehari. Air mesti suka minum teh tarik. Okay, ni trigger aku gila-gila siap. Okay, visceral fat dengan subcutaneous fat, apa beza dia? Beza dia, subcutaneous fat tu adalah lemak yang berada di dalam epidermal layer. Lemak yang kita boleh nampak. Visceral fat ni pula adalah lemak yang berada di dalam organ kita. So adakah makan nasi menambahkan visceral fat? Jawapannya ya dan tidak. Bila kau makan lebih, tak kisahlah kau makan karbohidrat ke, kau makan protein ke, asalkan kau makan lebih daripada nilai kalori yang sepatutnya kau ambil, dia akan store fat dekat mana-mana bahagian pun. Dekat subcutaneous fat, dekat visceral fat, semua tempat akan simpan fat ni. Kau makan lebih, makan banyak, badan akan proses benda tu, bertukarkan jadi lemak and then simpan dekat dalam badan kau. Tak penting dia visceral fat ke, subcutaneous fat ke, fat is fat. Itu saja. Dia tak ada pilih, asal makanan karbohidrat base dia akan jadi visceral, asal makanan protein base dia jadi subcutaneous. Tak ada, dia tak ada macam tu. Kita just kena monitor kita punya body fat percentage saja. Dari body fat percentage tu kita tahu, walaupun kita kurus, kadang-kadang body fat percentage kita tinggi, maknanya visceral fat kita tinggi. Bukan semata-mata kita nak tahu daripada visceral fat ni kita makan nasi lebih ke tak ada. Just kita tahu body fat percentage kita berapa and berapa optimum yang kita perlu capai untuk body fat percentage, pastikan kita sihat, itu saja. Tak ada subcutaneous fat, visceral fat, bukan benda yang patut kau ambil tahu. Air mesti suka minum teh tarik kan? Suka minum teh tarik. Tapi saya bukan ahli doktor, so disclaimer siap-siap lah. Okay, bila let's say lah kalau korang dah memang tak boleh. Okay, sekali lagi aku tak setuju dengan information ni. Lemak kau dekat perut bukan sebab kau minum teh tarik ke, makan nasi ke. Sebab fat cell kau berada dekat situ. Macam aku pernah cakap, fat cell ni, sel lemak ni, dia tidak boleh dibakar. Dia hanya boleh dikecilkan dan dibesarkan sahaja. Kalau kau dilahirkan ada banyak fat cell dekat bahagian core region dekat perut, kalau kau makan tinggi dengan kalori, itu tempat yang kau akan nampak obvious change lah. Dia nak lari jugalah daripada makan nasi. Bila tempoh korang berlapar tu, korang nak buat apa? Adalah korang kena buat snacking. Snacking ni bukan makan snack, bukan makan jajan. Snacking ni maksudnya in the middle of makan besar. Contoh macam pagi nak ke tengah hari nak ke petang. Ini adalah tempoh yang kita panggil sebagai snacking. Buat snacking, kalau tinggi dengan kalori sama je. Kalau kau makan lebih daripada kalori yang sepatutnya kau makan pada hari tersebut, kau akan tetap naik berat badan. Tak kisahlah kau makan nasi ke, kau makan ayam ke, kau makan lauk saja, kau makan sayur ke. Cuma setengah kumpulan makanan macam protein dengan sayur ni, kalau kau makan, susah kau nak exceed level kalori maintenance kau. Itu saja. Kena take note juga, dalam body ni kita boleh serap air ni dalam beberapa mililiter sahaja dalam satu cup. Tak banyak lah saya cakap. Dia tak perlu minum kata apa sekali 2 liter. Kemana 2 liter tu pergi? Dekat peluh dan juga kencing korang lah. Air ni pun body kena serap secara efisien. Slow. Janji jangan kerap makan. Boleh Aku tak adalah nak kata pendapat dia semua salah. Adalah benda betul. Contoh bila dia kata high glycemic index dalam nasi, memang betul lah. Tapi satu benda bila kita start cakap dengan orang berkenaan information berkenaan dengan nasi, kita kena sediakan alternatif apa yang dia makan. Contohnya kalau dekat sini kan, kita bukan golongan-golongan yang makan oat selalu ataupun quinoa. Kalau kau biasa makan benda tu, exchange daripada nasi kepada oat ni adalah satu benda yang baik. Aku sangat-sangat galakkan. Tapi kalau biasanya kau dah memang makan nasi dah dekat 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba kau rasa nak kena turun berat badan, kau kena potong terus nasi, itu bukan perkara yang bijak lah aku rasa. And then kalau kau makan oat pun, tak semua oat baik untuk kau. Ada juga instant oat, quick oat yang tak baik, yang biasa orang makan. Kalau kau jenis yang selalu makan instant oat, quick oat, aku akan cadangkan lebih baik kau makan nasi, sebab nilai glycemic index dah dekat sama. Pada aku, kalau kita tak boleh nak provide alternatif yang lebih baik daripada nasi, itu bermakna nasi adalah pilihan yang terbaik. Itu saja. Selain daripada glycemic index ni juga, kau kena ambil kira makronutrien, protein, fiber tu semua. So bukan glycemic level index saja yang kau kena fikir, makronutrien dan juga kalori juga kau kena fikir. Okay, so itu saja video daripada aku. Terima kasih sebab sudi menonton. Kalau kau minat dengan video-video macam ni, tolong tekan like button, komen apa pandangan kau. Semoga video ni bermanfaat untuk kau yang mana nak turun berat badan ke, nak hidup dengan lebih sihat ke, tengok video-video aku juga yang lain. Terima kasih dan bye-bye.